أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab. Dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع التابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما
اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan pada malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu kisah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam juzuk 30 suratul Buruj ayat ke-4 sehingga ayat ke-8. Di dalam 4 ayat ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni yang empunya parit ataupun yang membuat parit. Jadi di sini ada kisah yang didatangkan oleh Allah SWT untuk memberikan ibrah dan pengajaran kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam suratul Buruj juzuk 30 ayat ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Binasalah orang-orang yang membuat parit, iaitu para pembesar Najran di Yaman. An-nari dzatil waqud, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka menyeksa orang-orang mukmin itu hanya kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi 4 ayat ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membicarakan satu kisah yang terjadi kepada pembesar Najran di Yaman. Riwayat menyebutkan ataupun ulama mufassirin menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Ashabul Ukhdud ini ialah pembesar di Najran ataupun pembesar Najran di Yaman. Pembesar Najran di Yaman. Mereka ni tuan-tuan kisahnya mengelilingi satu peristiwa bila tika mana kaum mereka ataupun rakyat mereka itu beriman kepada Allah. Bila mereka beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu pemimpin ataupun pemerintah Najran ketika itu memaksa supaya mereka kembali kepada agama mereka, iaitu mentauhidkan ataupun mempertuhankan raja ketika itu, Raja Najran. Jadi bila ketika mana mereka mengingkari, Raja Najran tadi mengarahkan supaya membina parit. Membina parit, kemudian diberikan 2 arahan. Satu arahan sama ada kembali kepada mempertuhankan Raja Najran tadi, ataupun kamu membuat pilihan lompat dengan sendirinya ke dalam parit yang berisi api tadi, api yang sedang marak membakar. Jadi kebanyakan mereka itu tidak berpaling tadah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun lompat seorang demi seorang, seorang demi seorang ke dalam parit tadi, sehingga matilah mereka itu dibakar oleh api yang berada dalam parit tadi. Kisah ni tuan-tuan
Kisah ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hubung kait dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ada setengah riwayat perkataan ini bukan hadis tetapi hanyalah sekadar kata ungkapan daripada Suhaib, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sebagai hadis ghulam, hadis anak muda. Ghulam ni anak muda, anak muda tuan-tuan. Kisahnya bermula bila ketika mana Raja Najran tadi tuan-tuan, dia ada seorang penyihir, tukang sihir, tukang sihir tuan-tuan. Jadi tukang sihir ini tuan-tuan dah terlalu tua. Tukang sihir yang terlalu tua tadi, sehingga dia risau bila ketika mana dia mati nanti tidak ada penyambung kepada ilmu-ilmu sihir dia. Lalu dia mengutarakan apa yang terbuku di dalam dadanya, dalam dirinya tadi kepada Raja Najran supaya mencari seorang anak lelaki, yang mana anak lelaki tadi boleh mewarisi segala ilmu-ilmu sihir daripada tukang sihir Raja Najran tadi. Lalu Raja Najran ketika itu pun mencari, sehingga menemukan seorang anak muda yang memang cerdik, pandai, cukup sifat untuk mewarisi segala ilmu sihir yang ada pada tukang sihir Raja Najran tadi. Lalu diperkenalkanlah anak muda tadi kepada tukang sihir tadi. Dan setiap hari anak muda tu akan berulang alik daripada rumah dia pagi, berjalan daripada rumah dia ke istana untuk belajar ilmu sihir dengan tukang sihir Raja Najran tadi. Dan malam petang, selepas petang, lewat petang, maka dia akan kembali semula ke rumah dia. Itulah yang berlaku setiap hari jadual kepada anak muda tadi dalam ketika dia mempelajari ilmu sihir daripada tukang sihir Raja Najran tadi. Sehinggalah satu hari perjalanan dia tadi terpandang satu kelompok manusia yang sedang duduk dalam mempelajari ilmu. Dia mendekati, dia duduk dan dia tertarik apa yang telah diajar oleh seorang pendeta tadi kepada orang yang berada di sekeliling dia. Menceritakan tentang i'tiqad, akidah, mentauhidkan Allah. Dia terkejut kerana selain daripada Raja Najran yang mengaku dirinya Tuhan, rupanya ada satu Tuhan lain. Ada satu Tuhan lain. Sehinggalah selesai pengajian, anak muda tadi bertanya kepada pendeta tadi, siapakah Allah? Adakah Tuhan selain daripada Tuhan Raja Najran? Lalu pendeta tadi menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, memperkenalkan Allah. Sehingga saat demi detik pemuda tadi semakin tertarik apa yang diajar oleh pendeta tadi. Sehingga kan sampai satu tahap setiap pagi anak muda tadi dia akan pergi belajar sihir tadi. Sebelum sampai ke sana dia akan singgah belajar dengan pendeta tadi. Sehingga terlewatlah dia sampai kepada tukang sihir tadi, kepada guru dia tukang sihir tadi. Sampaikan tukang sihir tu marah. Bila petang pula habis dia belajar dengan tukang sihir, waktu dia balik pula ke rumah, di tengah-tengah jalan dia akan singgah di rumah pendeta tadi untuk belajar. Sehingga dia lambat ataupun lewat pula sampai ke rumah dia. Sehingga kan keluarganya tadi pula marah anak muda tadi kenapa lambat. Jadi akhirnya isu ni diajukan kepada pendeta. Dia bagi tahu kepada pendeta tadi, aku datang ke majlis ilmu kau ni sehingga kan tukang sihir marah aku lambat. Begitu juga petang bila aku balik, aku singgah, aku belajar dengan kau wahai pendeta. Sehingga aku lambat sampai ke rumah, sehingga kan keluarga aku marah aku. Jadi pendeta tadi pun memberitahu, mencadangkan supaya bila ketika mana pagi kau datang lewat ke tempat ahli sihir tadi, kau katakan kau lambat sebab keluarga kau minta bantuan. Bila balik pula, keluarga kau tanya bila lambat, kenapa lambat? Sesungguhnya kau lambat kerana tukang sihir kau menahan kau untuk mempelajari ataupun mengajar ilmu-ilmu sihir kepada kau. Jadi itulah berlaku daripada hari demi hari, pergi ke bulan, daripada bulan pergi ke tahun tuan-tuan. Anak muda tadi belajar apa yang dia belajar pada tukang sihir, dia dapat ilmu sihir. Kemudian dalam masa yang sama tidak kurang juga apa yang dipelajari pada ilmu pendeta tadi di dalam mentauhid dan mengiktikadkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah satu hari tuan-tuan, perjalanan anak muda tadi nak ke istana. Waktu dia nak berjalan ke istana, tiba-tiba tuan-tuan dia melihat ataupun dia mendapati satu kumpulan manusia duduk dalam keadaan terkucak-kacir.
dalam keadaan kucak-kacir, sibuk, bising tuan-tuan. Rupa-rupanya bila dia dekati, dia jumpa, dia nampak seekor binatang yang sangat besar menghalang perjalanan tadi, sehingga orang kampung tak boleh nak lalu dekat situ tuan-tuan. Akhirnya dekat situlah tuan-tuan anak muda tadi, dia mengambil seketul batu, dia niat dan dia mohon, jika benarlah apa yang telah diajar oleh ilmu, apa yang telah diajar ilmu oleh pendeta tadi tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka wahai Allah, matikanlah binatang besar ni. Tetapi jika ahli sihir ni benar, maka akan kugunakan ilmu ahli sihir tadi. Ni tuan-tuan, akhirnya dia minta pada Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia baling saja batu tadi terkena binatang besar tadi, binatang besar tadi pun mati. Bila mati saja tuan-tuan, orang ramai tadi yang terhalang lalu lintas kat situ, mereka pun boleh lalu lintas di situ. Lalu berita tentang anak muda ni tuan-tuan, pertamanya tersebar luas bahawa anak muda ni adalah orang yang hebat, satu-satu manusia yang mewarisi ilmu sihir daripada tukang sihir Raja Najran. Itu berita yang tersebar. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, anak muda ni balik jumpa pendeta dia yang mengenalkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menceritakan tentang perihal ataupun peristiwa yang berlaku, bahawa di tengah jalan, waktu perjalanan terhalang disebabkan ada seekor binatang besar. Lalu aku ambil sebetul batu dan aku niat, kalau benar apa yang telah dipelajari ilmu yang diajar oleh pendeta tentang Allah, maka dengan izin Allah SWT, Allah Ta'ala akan matikan binatang ni. Maka mati. Apa kata Tok Guru dia tuan-tuan? Apa kata pendeta? Wahai anak muda, dia kata, sesungguhnya engkau telah naik satu makam lebih tinggi daripada aku. Dan ketahuilah, berhati-hatilah, sesungguhnya akan datang satu ujian besar kepada engkau, wahai anak muda. Benar tuan-tuan, berita tentang anak muda tadi boleh bunuh binatang besar tadi tersebar luas, sehingga datang mereka untuk berubat dengan anak muda tadi. Pada awalnya tuan-tuan, Tok Guru dia, tukang sihir tadi yang mengajar dia tentang ilmu sihir tu tuan-tuan, rasa bangga terhadap anak muda tadi, kerana dia mendengar bahawa anak muda tadi dapat membinasakan binatang besar disebabkan ilmu sihir yang diajar oleh dia. Tapi hakikatnya bila tika mana orang datang nak berubat dengan anak muda tadi, berbagai orang datang, lalu anak muda tu tidak ada ungkapan lain kecuali dia mengungkapkan, bukan aku yang mengubati kamu, tetapi yang mensyifakan kamu, yang menyembuhkan kamu adalah Allah. Lalu terkejut mereka. Dan mereka bertanya, mereka bertanya, adakah Tuhan selain daripada Raja Najran? Dan anak muda tu tanpa rasa ragu dan penuh keyakinan mengatakan bahawa Allah lah Tuhan aku dan Allah lah Tuhan kamu. Kalau kamu nak minta sembuh, maka aku minta supaya kamu mengikut agamaku, mentauhidkan Allah, dan aku akan berdoa kepada Allah SWT untuk menyembuhkan kamu. Lalu mereka pun bersetuju. Dan akhirnya anak muda tadi berdoa pada Allah, dengan izin Allah SWT, orang yang sakit tadi pun sembuh. Sehinggalah sampai satu peristiwa, kawan kepada, sahabat kepada raja. Sahabat kepada raja ni tuan-tuan, mata dia buta. Mata dia buta. Lalu bila dia dengar anak muda ni dia boleh menyembuhkan pelbagai penyakit, jadi kawan tadi ataupun kawan raja tadi, sahabat raja tadi tuan-tuan, mendatangi anak muda tadi dengan membawa pelbagai hadiah nak diberikan kepada anak muda tadi, supaya anak muda tadi dapat memberikan sembuh kepada dua mata dia yang buta tadi. Lalu bila sampai saja, dia pun mengaju keinginan dia, harapan dia, hajatnya yang untuk menyembuhkan dua mata yang buta tadi. Lalu anak muda tu, sebagaimana dialog dia sebelum ni, dia kata, sesungguhnya bukan aku yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan aku adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Terkejut kawan raja tadi, sahabat raja tadi. Dia kata, adakah Tuhan selain daripada Raja Najran? Lalu anak muda tu kata, sesungguhnya Tuhan aku dan Tuhan kamu dan Tuhan Raja Najran adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika engkau nak aku doa pada Allah supaya sembuhkan dua mata engkau, aku minta supaya engkau mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, beriman bersama-sama aku, mentauhidkan Allah SWT. Lalu sahabat Raja Najran tadi pun bersetuju tuan-tuan. Bila bersetuju je, anak muda tadi pun dia berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala sembuhkan dua mata kawan Raja Najran tadi. Akhirnya sembuh mata mata sahabat Raja Najran tadi. Lalu dia pun balik. Sehinggalah satu hari, kawan dia ataupun sahabat Raja Najran ni tuan-tuan, dia pergi minum di istana bersama dengan Raja Najran. Raja Najran terkejut.
Raja Najran terkejut tuan-tuan. Dia kata, dah boleh tengok, dia kata. Siapa yang sembuhkan? Adakah anak murid ahli sihir aku? Lalu kawan dia tadi jawab, betul. Tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Dia menjawab sebagaimana anak muda tadi menjawab. Yang menyembuhkan dua mata aku adalah Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Terkejut Raja Najran, marah tuan-tuan. Sehingga bila dia dengar, dia tanya pula kepada sahabat dia, ada Tuhan selain daripada aku? Ya. Tuhan yang sebenar, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rasa terkejut dan rasa marahnya Raja Najran tadi tuan-tuan, terus dia ambil sahabat dia tadi dipenjarakan, diseksa tuan-tuan, dan diminta supaya disebutkan siapakah yang mengajar kamu tentang Tuhan selain daripada aku. Diseksa. Akhirnya sahabat tadi pun menyebut bahawa yang mengajar aku tentang Allah adalah anak muda yang belajar sihir dengan tukang sihir kamu. Raja Najran pun memerintahkan hulu balang dia tuan-tuan supaya ditangkap anak muda tadi, bawa ke istana dan ditanya tentang perihal yang sebenar. Lalu anak muda tadi pun menjawab bahawa sesungguhnya Allah ataupun Tuhan yang sebenar, Tuhan aku dan Tuhan kamu, yang menjadikan aku dan menjadikan kamu dan menjadikan alam ini adalah Allah. Marah raja tadi tuan-tuan. Lalu dipenjara tuan-tuan, anak muda tadi diseksa bertalu-talu. Dan akhirnya ditanya juga kepada anak muda tadi, siapa yang mengajar kamu tentang Tuhan selain daripada aku? Lalu seksa yang tak tahan tadi tuan-tuan, akhirnya anak muda tadi memberitahu bahawa yang mengajar aku adalah seorang pendeta di hujung kampung. Lalu Raja Najran pun memerintahkan kepada hulu balang dia supaya membawa pendeta tadi dan ditanya tentang perihal tadi. Dipendekkan cerita tuan-tuan, Raja Najran tadi memerintahkan pertamanya kepada pendeta. Pertama sekali kepada pendeta supaya kembali mentauhidkan ataupun mempertuhankan Raja Najran tadi. Pendeta tadi dia tidak kembali mentauhidkan, bahkan dia tetap mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dia mati dibunuh. Begitu juga perkara yang berlaku kepada sahabat Raja Najran tadi. Diminta diarahkan supaya kembali mentauhidkan Raja Najran ataupun mempertuhankan Raja Najran. Dia tidak akur sedikit pun, dan dia terus mentauhidkan Allah SWT. Dan akhirnya Raja Najran memerintahkan supaya sahabatnya tadi dibunuh. Sampai ketika mana giliran anak muda tadi tuan-tuan, Raja Najran memberikan pilihan ataupun memberikan kelonggaran. Dengan cara yang pertama, diperintahkan hulu balang dia bawa anak muda ni supaya naik ke bukit ataupun naik ke gunung. Sampai di puncak gunung, jika anak muda ni kembali mentauhidkan dia atau mempertuhankan dia, maka lepaskan. Jika tidak, maka campakkan daripada puncak gunung tadi ke bawah supaya anak muda tadi mati. Lalu hulu balang dibawa naik ke puncak gunung dengan diikat tuan-tuan, dua tangan dua kaki. Naik sampai atas tu saja tuan-tuan, anak muda tadi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan mengikut kehendak Allah, melepaskan dia dengan mengikut iradah Allah. Lalu ketika itu Allah goncang gunung tadi tuan-tuan, sehingga bertaburan hulu balang tadi mati kesemuanya. Anak muda tadi terlepas daripada ikatan dan dia kembali ke istana menemui Raja Najran. Terkejut Raja Najran melihat anak muda tadi kembali dalam keadaan selamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu semakin marah Raja Najran kepada anak muda tadi, dan diperintahkan kepada hulu balang supaya dibawa anak muda ni pula pergi ke tengah-tengah lautan dan dicampak. Ditanya terlebih dahulu, jika dia kembali mempertuhankan Raja Najran, maka lepaskan. Jika tidak, maka campakkan di tengah-tengah lautan. Dan harapannya supaya anak muda tadi mati dalam keadaan dia hanyut lautan tadi, di tengah-tengah lautan. Lalu hulu balang tadi bawa, dia bawa tuan-tuan, anak muda tu di tengah-tengah lautan. Sampai di tengah-tengah lautan tuan-tuan, diberi pertanyaan. Anak muda kata, tidak, aku tetap mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berdoa pada Allah, wahai Allah, jika engkau inginkan aku lepas selamat, maka lepaskanlah aku, selamatkanlah aku mengikut iradah engkau, wahai Allah. Lalu dengan izin Allah SWT, Allah Ta'ala datangkan sekuat-kuat angin tuan-tuan, sehinggakan kapal yang membawa anak muda tadi terbalik
Kebalik tuan-tuan, mati seluruh hulu balang Raja Najran tadi. Lalu anak muda tadi Allah selamatkan ke tepian pantai, dan anak muda tadi kembali ke istana dan bertemu dengan Raja Najran. Terkejut Raja Najran. Terkejut tuan-tuan Raja Najran melihat anak muda tadi selamat. Lalu dia kata, wahai anak muda, bagaimana aku nak bunuh kau? Dia tanya. Raja Najran tadi tuan-tuan, dia tanya pada anak muda tu, macam mana aku nak buat kau ni mati? Lalu ketika anak muda tu kata, wahai Raja Najran, jika kau menginginkan aku mati, boleh, tapi kau kena ikut cara aku. Boleh, tapi kau kena ikut cara aku. Raja Najran tanya, macam mana? Yang pertama, kau kena himpunkan seluruh rakyat kau. Kau himpunkan seluruh rakyat kau, kau ikatkan aku di sebatang pokok, diikatkan aku di sebatang pokok, lepas tu kau ambil panah dan anak panah. Lalu kau panah ke kepala aku, betul-betul tepat, betul-betul di dahi aku. Dengan syarat kau mesti menyebut dengan nama Allah, Tuhan kepada anak muda ini, maka matilah dengan izin Allah, dengan nama Allah dan dengan izin Allah Tuhan kepada anak muda ni, maka matilah. Lalu ketika tu Raja Najran pun mengikut apa yang diperkatakan oleh anak muda tadi. Dihimpunkan seluruh rakyat, kemudian diletakkan sebatang kayu di tengah-tengah. Diikat anak muda tadi, diambil busur tuan-tuan anak panah, lepas tu ditarik sebelum nak dilepaskan, terus disebut dengan sekuat-kuat dengan nama Allah, dengan iradah Allah Tuhan kepada anak muda ni mati. Sebut tuan-tuan. Lepas Raja Najran lepaskan saja, setelah dia menyebut sebagaimana yang dikenaki oleh anak muda tadi, betul tepat-tepat anak panah tadi kena kepala anak muda tadi, lalu anak muda tadi pun mati. Mati saja tuan-tuan anak muda tadi, seluruh rakyat tadi tuan-tuan, dia kata apa? Masya Allah. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata benarlah, Allah adalah Tuhan kepada anak muda ni. Lalu mereka pun berimanlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala seramai-ramainya. Rupa-rupanya tuan-tuan tidak sebagaimana sangkaan Raja Najran tadi, yang mengharapkan kematian anak muda tadi, konon-kononnya memutuskan keimanan yang ingin diberikan oleh Allah SWT di dalam diri setiap rakyat Raja Najran tadi. Rupa-rupanya sebaliknya, bila mati saja anak muda tadi, maka berbondong-bondong seluruh rakyat Raja Najran tadi tuan-tuan mengimani, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu akhirnya tuan-tuan, dengan berangnya, marahnya Raja Najran tadi, maka bermulalah kisah yang Allah Ta'ala datangkan dalam suratul Buruj ni. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ni tuan-tuan, Allah menggambarkan bila Raja Najran tadi ashabul ukhdud, dia rasa marah, dia pun buat parit. Buat parit tuan-tuan. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa parit yang dibina oleh Raja Najran tadi tuan-tuan betul-betul menghalang perjalanan mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Di tengah-tengah jalan tu dibuat parit. Lalu diberikan pilihan sama ada kembali mengimani ataupun mempertuhankan Raja Najran, ataupun kamu lompat dengan sendirinya, bukan ditolak, lompat dengan sendirinya ke dalam parit yang berisi api yang marak menyala. Lalu mereka berbondong-bondong, beramai-ramai tuan-tuan, terus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka beramai-ramai lompat seorang demi seorang ke dalam parit yang berisi api tadi tuan-tuan. Api yang sangat marak. Mati terbakar mereka dalam tu. Sehingga kan riwayat menceritakan ada seorang ibu yang sedang menggendong anak. Dia pun nak melompat. Dia terus mentauhidkan Allah dan nak lompat, tapi dalam keadaan belah bagi, nak lompat ke dak. Kenapa tuan-tuan? Bukan dia memikirkan diri dia, tetapi kasih dia kepada anak dia tak sampai hati. Anak tadi mati sama-sama terbakar dalam. Sehingga kan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak tadi berkata, anak dalam gendongan tu tuan-tuan, bayi kecil tu cakap, wahai ibu, teruskanlah lompat. Sesungguhnya kita berada di dalam jalan yang benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu tadi bila dia dengar saja ungkapan anak tadi tuan-tuan, tanpa rasa belah bahagi, terus dia lompat dalam api tadi. Dengan izin Allah SWT matilah mereka, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT, penuh keimanan, keredaan, rahmat dan juga pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan sebuah kisah yang Allah Ta'ala gambarkan bagaimana peristiwa yang berlaku di zaman
Raja Najran di Yaman, tuan-tuan. Kisah ni diceritakan semula oleh Suhaib, sahabat Nabi SAW, dan ditashihkan oleh Imam Ahmad. Dan pengajarannya, tuan-tuan, hanya satu, iaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita nak meletakkan iman dalam diri kita ni, tuan-tuan, sebagaimana mereka-mereka yang mengimani Allah Subhanahu Wa Taala di zaman itu. Hebatnya iman tanpa rasa belah bagi, tanpa rasa, tuan-tuan, taradud dalam diri kita ni, tuan-tuan, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah ulama meletakkan lakaran beberapa perkara yang perlu kita lalui untuk menanam dan memasakkan keimanan kita benar-benar baik kepada Allah, sehingga kan tidak ada sedikit pun taradud ataupun rasa ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali ulama sebut, tuan-tuan, nak tak nak kita kena mulakan dengan ilmu, dengan ilmu pengetahuan, mendatangi majlis ilmu, mendalami majlis ilmu, memberikan kefahaman yang benar-benar baik dalam diri kita, tuan-tuan, melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari tadi. Bukan hanya mempelajari, tetapi memahami konsep ilmu tadi, isi kandungan ilmu tadi dengan sebenar-benarnya. Memahami dengan betul, tuan-tuan. Belajar satu hal, tetapi memahami, memberi faham tadi satu hal. Itu sebabnya datang majlis ilmu, mempelajari ilmu, lalu minta pada Allah SWT supaya Allah berikan faham yang benar-benar baik terhadap kita. Kadang-kadang kita ni belajar banyak, tapi Allah Ta'ala tak beri faham pada kita. Itu jadi akhirnya, tuan-tuan, ilmu yang kita pelajari tadi tidak memberi bekas ataupun tidak memberikan manfaat bagi diri kita. Kita belajar ilmu walaupun sedikit, kita harapkan Allah berikan faham pada kita, supaya dengan faham yang benar-benar baik tadi, tuan-tuan, kita dapat mengamalkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, beramal dengan ilmu. Pertama, menuntut ilmu, memahami ilmu. Dan yang keduanya, tuan-tuan, beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu yang sedikit itu jauh lebih baik daripada ilmu yang banyak tetapi tidak diamalkan. Disebut al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu yang tidak diamal sama seperti pohon yang tidak ada buah, tidak ada manfaat. Kita beli torchlight, tuan-tuan, mahal-mahal sampai 100 lebih, tetapi kita tak reti pakai torchlight tadi. Maka, tuan-tuan, torchlight yang kita beli semahal itu, tuan-tuan, tidak memberi manfaat bagi diri kita. Sama juga, tuan-tuan, handset. Beli handset sampai harga 2,000, 3,000, 4,000, tuan-tuan. Tapi kita guna betul-betul hanya sekadar angkat telefon, balas WhatsApp, baca Facebook. 3 tu je, tuan-tuan. Baik beli handset harga 390. Manfaat dia tak besar. Jadi, tuan-tuan, ilmu yang sedikit lalu difahamkan dengan baik, kemudian diamalkan, itu jauh lebih besar manfaatnya daripada ilmu yang banyak, konon-kononnya, tuan-tuan, tetapi tidak faham, bahkan tidak dapat diamalkan dengan baik. Sangat-sangat rugi. Itu sebabnya yang pertamanya, tuan-tuan, dalam nak dapatkan iman yang benar-benar baik, kita kena duduk dalam majlis ilmu dan lalu faham, minta pada Allah supaya Allah berikan kita faham yang benar-benar baik. Lalu kita pulang tadi daripada majlis ilmu tadi, tuan-tuan, kita amalkan, kita sematkan betul-betul dalam diri kita. Kalau katalah kita mempelajari ilmu akidah, bagaimana nak merealisasikan ilmu tadi dalam diri kita, dalam kehidupan seharian kita, supaya akhirnya ilmu tadi betul-betul berlakar dalam kehidupan seharian kita tadi. Lalu, tuan-tuan, setelah kita amalkan dengan ilmu tadi, tuan-tuan, Imam Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan bahawa bila kita amalkan dengan baik, maka akan bersinarlah keimanan tadi. Semakin kuat kita beramal, maka semakin bersinarlah iman dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya, tuan-tuan, kita harapkan semoga dengan peristiwa yang membawa pengajaran besar ini, kita gunakan sebaik mungkin untuk kita memupuk keimanan yang benar-benar baik dalam diri kita kepada Allah SWT. Dan kita harapkan kehidupan kita ini betul-betul duduk dalam taufik dan hidayah Allah, dan kesudahan kehidupan kita dipenuhi dengan keimanan, rahmat dan juga keberkatan Allah SWT. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik tunjuk kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.